Ada? Hah? Ada? Tak mana dah? 20? 25, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Kita memohon pertolongan dalam urusan kehidupan dunia dan agama kepada Allah semata-mata. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi, para ahli keluarga baginda, para sahabah keseluruhannya. Mudah-mudahan urusan dan kehidupan kita diberkati oleh Allah pada hari ini. Amin ya Allah. Zaid bin Aslam berkata, ta'til malaikatu lil mu'min idza hadara وتقول له لا تخف مما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفه ولا تهزن على الدنيا وأهلها وأبشر بالجنة فيموت وقد جاءته البشرى. Kata Zaid bin Aslam radhiyallahu an, apabila satu orang mukmin, kita masih lagi perbincangan berkaitan dengan keadaan orang yang sedang ihtidar ataupun sakaratul maut, orang yang dalam keadaan naza'. Maksudnya dia sudah berada di penghujung kehidupan dia. Ketika itu kita beriman, di antara perkara yang akan berlaku kepada orang-orang yang beriman, Allah Azza wa Jal akan hantar malaikat untuk menyampaikan khabar gembira tentang kesudahan kehidupan dia. Maksudnya orang-orang yang beriman itu sudah mendapat suatu berita yang akan menyatakan perjalanan dia selepas ini dipermudahkan oleh Allah. Sebab itu orang-orang yang beriman, apabila dia bertemu dengan saat kematian, dia akan memberikan kerjasama yang penuh. Orang-orang yang beriman ni, di saat kematian dia, kita beriman bahawa dia dapat berita gembira. Malaikat mai bagi tahu dekat dia, Allah telah menghantar salam kepada engkau, Allah telah memberikan keampunan dan keredaannya kepada engkau, dan Allah sedang menanti-nanti untuk bertemu dengan engkau. Maka apabila orang beriman mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat itu, yuqri'ukas salam, diberikan kepada dia salam daripada Tuhan dia, maka kata Nabi SAW, dia akan memberikan kerjasama yang penuh. Dia seronok. Sebab itu bila kita melihat kematian orang-orang yang beriman, itu ialah kerehatan untuk dia. Sebab itu Nabi SAW menyatakan kematian itu ialah apa? Kerehatan bagi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, saat dia berpisah daripada nyawa, berputus kehidupan dia daripada dunia ini, itulah sebenar-benar kerehatan. Hari ini tuan-tuan, kita musafir, kita pergi bercuti. Tadi saya daripada pulau, ramai orang bercuti. Yang nak habaknya kita jam. Ramai orang bercuti. Dalam hidup ni, barangkali kita cari satu ketika dan saat kita nak berehat. Dan berehat ni selalu kita kait kita pergi berjalan. Tapi tuan-tuan, secara jujurnya,
Tuan-tuan telah melalui pengalaman yang barangkali lebih jauh banyak daripada saya. Bila kita pergi bercuti, kita pergi berjalan, orang pergi overseas, mungkin kita tak pergi jauh, dekat-dekat. Kita mencari kerehatan. Tetapi berapa ramai orang yang mendapat kerehatan daripada musafir itu? Sebahagian kita mungkin kita nampak dia tangkap gambar duk bercuti. Gambar itu hanyalah sekeping daripada lipatan kepenatan dan keletihan yang telah dia tempuh untuk dia dapat gambar tu. Tu pun kenyeh sikit. Tak boleh nak senyum, penat, letih. Kita pergi berjalan, kadang-kadang sekarang ni orang pergi berjalan, dia bukan rehat lah. Saya nak cerita kehidupan ini satu benda yang memenatkan. Sebab itu orang beriman bila dia mati, itulah kerehatan hakiki dia. Kita kadang-kadang tertanya, ila mata, Arab kata. Sampai bila kita nak berjuang ni? Penat, berletih dan sebagainya. Nabi SAW sebut dalam hadis, as-safar qit'atun minal azab. Nabi kata, as-safar qit'atun minal azab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Safar itu, musafir itu ialah satu potongan daripada azab. Sebab itu orang yang musafir ni, Nabi kata, yamna'u ahadakum, dia menghalang kamu daripada apa? Makan, syahwat. Kita mungkin kata pergi berjalan, tapi sebenarnya letih. Tak ada kita mungkin nak pergi berehat, tapi sekarang tuan-tuan nak pergi berehat, boleh penat dengan letih ya. Tapi bila kita bertemu dengan saat kematian, Nabi sebut apa dalam hadis? Nabi kata, itulah istirahah, kerehatan kita. Apatah lagi ketika kita bertembung dengan ambang kematian, saat kita akan tahu bahawa itulah penamat kepada segala perjuangan kehidupan kita yang selama ini kita bertarung di atasnya. Allah Ta'ala kata, ini penamat. Mari malaikat mai. Tuan-tuan, hakikatnya inilah kesudahan kita. Sebab itu saya selalu mengingatkan diri saya dan semua orang yang belajar mengaji ni, inilah apa yang kita sedang menuju kepadanya. Segala apa yang kita miliki, kawan-kawan, keluarga kita, dan kita akan tengok nanti. La tahzan. Jangan engkau berduka cita memikirkan keluarga yang akan ditinggalkan, harta yang akan ditinggalkan. La tahzan. Satu orang bila dia nak mati, dia fikir apa? Dia fikir dia akan hilang anak dia, hilang keluarga dia, lepas ni tak boleh jumpa. Kita susah hati. Orang yang nak mati ni, antara perkara yang bermain dalam fikiran dia, yang berkecamuk, yang mengganggu hidup dia, lepas ni dia tak boleh jumpa dah anak-anak dia tak boleh jumpa dah kawan dia, keluarga dia. Nabi kata, dalam azhar ni, dalam riwayat ni, la tahzan, jangan sedih. Pasal apa tak boleh sedih? Kita tengok apa jawapan dia. Tapi saya nak bagi tahu, orang beriman ni bila dia nak mati, dia akan bertemu dengan saat yang dia nanti-nantikan. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata apa? Siapa yang suka, Aisyah riwayat, siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Aisyah tanya, apa maksud siapa yang suka bertemu dengan Allah? Hakikatnya semua orang tak suka. Aisyah ni dia tanya, bila Nabi kata siapa man ahabba liqa Allah, siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah suka nak jumpa dengan dia. Aisyah kata tak ada orang yang suka mati. Sebab untuk bertemu dengan Allah, kita perlu bertembung dengan kematian. Nabi kata bukan itu maksud dia. Orang yang suka bertemu dengan Allah dalam arti kata, orang yang apabila datang kepadanya kematian, dia menerima dan dia redha dan dia bersetuju untuk berhadapan dengan saat itu. Orang yang nak mati, bila dia dengar macam ni, malaikat bagi tahu dekat dia, Allah menyampaikan salam, Allah mengirimkan berita keampunan dan keredaan sedang menanti engkau. Apa yang kita nak takut?
Sebab itu Nabi SAW kata orang yang beriman ni bila dia nak mati, dia dengar berita-berita gembira macam tu, dia dah dapat janji Allah. Apa yang dia buat? Dia memberikan kerjasama keluar roh itu dengan cara yang paling mudah. Nabi sebut tak kat kita macam mana keluar jenazah? Keluar roh. Nabi buat dua analogi. Hadis ni masyhur. Roh orang beriman keluar macam mana? Tuan-tuan, roh orang beriman dia keluar macam mana? Yang pertama, kita dah mengaji dulu. Tapi saya tak boleh salahkan tuan-tuan. Walaupun benda kita dah mengaji, salah saya sebab cuti lama. Anak murid tak boleh salah. Betul saya pun tak ingat. Tok guru lah cuti lama. Duk kira skip lah. Jadi kesalahan di atas tok guru. Kami semua Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Malaikat mari duduk sebelah kanan kepala. Dan dia akan tarik roh tu keluar. Pasal itu bila roh tu keluar, kita baca dalam hadis, dia keluar daripada kepala dia naik, dia cabut. Sebab itu mata dia akan tengok. Mata yang langut tengok tu, yang mata yang terbuka tu, dia tengok roh keluar daripada atas. Dia tengok. Yang dia tengok ke atas tu, dia tengok roh. Pasal itu Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Ummu Salamah, "Innar ruh idza qubida ittaba'ahu al-basar." Innar ruh, apabila roh itu qubid. Qubida ni artinya qabd, dia pegang. Roh ni dia cabut. Ittaba'ahu al-basar, mata akan tengok. Satu orang yang orang yang mati mata dia terbuka. Pasal itu Nabi kata cepat-cepat kita tutup. Kita tutup mata kan. Pasal dia tengok roh. Lepas tu putih mata dia. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi bagi tahu roh orang beriman ni sangat lancar, mudah, senang. Dia bagi full cooperation. 100% kerjasama. Sehingga Nabi bagi perumpamaan keluarnya roh ni seperti air yang dituang. Tuan-tuan ada ayak, tuan-tuan tuang ayak tu, yang ni dapat tak buah ayak, denda pasal lewat. Okey. Dia betuang ayak tu. Ayak tu keluar. Tuan-tuan boleh bayang. Can you imagine ayak bila dia keluar daripada gelas, kita tuang lancar? Mudah. Keluar senang. Itu roh siapa? Orang beriman. Roh mukmin, muttaqin, mukhlisin. Semua roh-roh orang bagus ni keluar lancar. Sedangkan roh orang yang tak beriman ni, Nabi kata satu besi yang dia bercabang, dia bukan besi lurus tau. Pasal besi lurus dia tak berapa nak sakit. Besi tu dia bercabang-cabang-cabang, lepas tu kita cucuk masuk dalam daging, dah besi tu dia bercabang. Dia macam tu, kita cucuk dalam daging, kita tarik keluar. Susah tak? Demikian sakit dan sukarnya roh orang yang tidak beriman nak keluar. Sebab itu kita baca dalam hadis Bukhari. Dalam Bukhari yang selalu kita ulang, ketika diusung roh orang-orang beriman, ketika diusung, diangkat, dibawa roh saya dan tuan-tuan keluar daripada rumah yang besar, dibawa keluar, kita kata apa? Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Roh tu kata. Ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, ketika diusung jenazah, dia kata, mayat tu kata, roh tu kata. Masa orang usung keluar tu, dia kata cepat, bawa cepat. Sebab dia dah dapat berita awal ni, dia kata cepat. Sebab itu Nabi kata asri'u bil janazah. Segera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kan, asri'u bil janazah, segerakan pengurusan jenazah. Sebab memang mayat itu minta disegerakan. Nampak tuan? Pilihan di tangan kita. Sama ada kita sedang menanti
kata-kata yang indah, berita yang menggembirakan kita. Sedangkan orang yang, tuan-tuan, awal dengar berita dah teruk dah, malaikat dah habaq keluar mai, kemurkaan Tuhan, azab dia, neraka duk tunggu hang. Tu buah dia dengar. Sahih dia tak mau keluar. Tu yang malaikat rentak dalam surah Al-An'am. Biasa baca tak surah Al-An'am? Bila tak mau keluar, dia pukul apa? Dia pukul ni. Dalam surah Al-An'am, tuan-tuan baca tengok Allah Ta'ala cerita ni. Pukul di kepala, pukul di belakang. Malaikat suruh keluar, dia tak mau keluar. Malaikat bagi tengah belakang, bagi betul dalam kepala ni, bagi keluar. Pasal apa dia tak mau keluar? Siapa nak keluar, tuan-tuan? Mau dengar berita macam tu. Bila dah keluar, orang usung jenazah. Yang mati tu mayat. Roh dibawa ke alam barzakh. Sebab itu kita baca dalam hadis Nabi SAW cerita tentang kita ni, tuan-tuan, bila mati kita ada 4 alam kan. Alam pertama alam rahim. Lepas tu tuan-tuan pergi ke alam dunia. Lepas tu tuan-tuan pergi ke alam barzakh. The last station kita akan jumpa balik di alam akhirah. Di alam yang terakhir, alam yang kekal abadi, alam akhirat. Kita ada 4. Sekarang tuan-tuan di fasa yang keberapa? Yang kedua. Kita akan next level. Tak tahu bila. Pada alam yang ketiga, iaitu alam barzakh. Dan kita akan jumpa balik. Geng-geng BRB ni akan jumpa balik. Contohlah katalah. Lagi sebut. Salah pula. Katalah pengusi mati lu. Pengusi mati lu. Pengusi mati. Jadi pengusi punya roh pergi masuk lu. Bawa pergi alam barzakh. Dan alam barzakh ni kita dah sebut di awal kuliah dahulu. Apa makna barzakh? Surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-100 ataupun dalam surah Al-Ghafir. Dia Al-Mu'minun ataupun sebahagian sebut Ghafir. Ayat nombor 100. Barzakh ni apa dia? Wa min waraihim barzakhun. Terus dia umai 2. Yang ni antara layan bagus atau Perli punya bagus. Wa min waraihim barzakhun. Di sebalik mereka itu ada barzakh. Barzakh ni tembok, dinding. Yang tuan-tuan duk kata alam barzakh tu satu alam yang Tuhan kepung, Tuhan tutup, Tuhan buh dinding supaya roh-roh tu tak boleh balik ke dunia. Dia terkepung tau. Nak ke dunia tak boleh, nak pergi akhirat tak boleh. Dia diletakkan di situ. Itu yang kita kata alam barzakh. Sebab itu kita beriman berdasarkan ayat tadi ni, alam barzakh menunjukkan bahawa orang yang sudah mati tidak boleh balik ke dunia. Tapi mereka mengetahui kehidupan kita. Kita tak nafikan. Orang-orang yang hidup, orang yang mati di alam barzakh tu, dia boleh tahu kehidupan ni semua kita dah sebut. Dia boleh tahu kehidupan dia di sahabat-sahabat dia di dunia. Cuma dia tak boleh balik. Macam mana dia nak balik? Siapa yang kata roh boleh balik, dia telah menolak ayat tadi. Wa min waraihim barzakh tadi. Dia tak boleh balik. Sebab itu kita duk dengar lama. Saya dah sebut banyak kali dah. Riwayat-riwayat yang kata roh balik mari, orang mati balik semula. Itu semua riwayat-riwayat yang tidak sabit. Tak sahih. Tak betul. Tak boleh balik. Semua duduk di sana. Okey, baik tuan-tuan. Sekarang, balik pada cerita kita. Apabila satu orang dah balik pergi alam barzakh, mari pula orang yang mati kedua, dia akan jumpalah dengan orang yang mati awal di alam barzakh. Masalah besarnya orang-orang yang berhimpun di alam barzakh tidak ditempatkan pada kawasan dan tempat yang sama. Orang-orang beriman dia akan berada di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi barangkali si ibu mati dulu, si anak mati kemudian, jika mereka berdua-dua. Sebab itu saya kata, jika sayang ahli keluarga, jadikanlah mereka itu sama dengan kita dari sudut keimanan. Cinta yang dusta, kasih yang palsu, jika hanya hubungan itu dibina di atas hubungan dunia. Cinta yang benar, cinta yang kita nak tarik, yang kita nak bawa keluarga kita pergi sama-sama. Hakikatnya itu.
So kita bagi jumpa. Kalau kita tak jumpa di alam barzakh, artinya masalah besar. Keluarga tersebut berada di dalam hadis yang tuan-tuan baca kan. Tanya, mana kawan kita yang duk pergi mengaji sekali di Baitul Ridwan tu? Dia duk buat apa sekarang? Panjanglah hadis tu. Sampai-sampai dia di alam barzakh, semua orang berkerumun. Mai tanya dia, macam mana kawan tu? Macam mana kawan ni? Apa dia cerita tu? Apa cerita ni? Macam mana isteri aku kahwin lain tak? Contoh. Dia kahwin. Dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan kawan baik kita juga. Contoh. Bila dia sampai tu kan, malaikat kata apa? Dia kata, bagi dia rehat lu. Dia baru sampai. Sekali tanya lain. Itu dah rehat apa semua, orang tanya dia. Dan sabit dalam hadis yang sahih. Macam mana? Dia kata dia dah mati lah. Patut dia sampai dulu pada aku. Tak ada. Orang yang ditanya tu tak ada di situ. Tapi menurut riwayat, menurut pengakuan orang yang datang kemudian, dia telah meninggal sebelum daripada tu. Dia duduk di mana? Maka ketahuilah dia tidak terdiri daripada kalangan orang-orang saleh. Ini lebih besar dan lebih berat daripada kita tak jumpa anak kita di mana-mana dalam dunia ni. Kita tak jumpa anak kita duduk sekali dengan kita di alam barzakh. Baik, kita sambung. Apa dia kata? Dia kata, wa taqulu lahu, dan berkatalah kepada si mati ni, yang orang yang nazak ni, la takhaf, la, jangan takhaf, jangan takut, la takhaf, jangan takut, mimma anta qadimun alaih, apa yang telah qadimun alaih, apa yang telah berlalu, apa yang telah engkau lalui, jangan takut. Baik. Fayudhibullah khawfah. Allah Ta'ala menghilangkan kepadanya khawfahu, ketakutannya. Mimma anta qadim alaih ni, apa yang kau nak pergi kepadanya. Bukan yang lepas. Qadim alaih ni, apa yang kau nak menghadap, bertembung dengannya. Jangan takut. Tuan-tuan, okey. Dalam Quran, selalu saya sebut kan, perkataan wala khawfun alaihim dengan wala hum yahzanun, dia selalu duduk sekali. Kita dah pernah bahas, kalau tuan-tuan ingat, tak apa, kita rewind sekali lagi. Perkataan wala khawfun alaihim ni selalu Allah akan gandingkan dengan wala hum yahzanun. Pasal apa dia duduk sekali? Khawf, perkataan khafa yakhafu, dia merujuk kepada perasaan takut apa yang nak jadi. Takut ni selalu merujuk kepada benda yang akan berlaku. Hazana yahzanu, apa dia ni, duka cita, sedih. Kita doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal ham, lagi wal hazan. Hazan ni ada cerita tau. Saya cerita tak tuan-tuan? Tak apa, kalau tuan-tuan tak bisa dengar pun, lagi saya cerita. Pernah dengar satu orang nama Sa'id ibnul Musayyib, atau sebahagian kata Musayyab. Sa'id ibnul Musayyib, hazan ni sedih. Sa'id ibnul Musayyib tabi'in. Sa'id ibnul Musayyib ni tabi'in besar, alim besar. Dia cerita, seingat saya Tok Wan dia, Tok Wan kepada Sa'id ibnul Musayyib ni, nama hazan, huznun. Apa makna hazan ni? Wala hum yahzanun. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada kesedihan dan duka cita. Jadi nama dia nama apa? Duka cita. Jadi kalau kita panggil dalam bahasa Melayu, ya duka cita, wahai duka cita, apa cerita duka cita? Mai mana duka cita? Oh, duka cita sungguh. Lambat hari ni duka cita. Tapi oleh kerana dia dalam bahasa Arab, kita panggil hazni, huzn. Apa khabar hazan? Tapi kalau kita translate, apa khabar duka cita? Duka cita dah makan ke? Sekali duka cita nak pergi mana? 10 kali duka cita sungguh.
So bila dia mari kepada Nabi SAW, Nabi kata tukar. Nama ni tak penting tau. Tuan-tuan buh bahasa apa? Depa duk kata nama ni dalam bahasa Parsi makna dia lagu ni. Nama ni dalam bahasa Yahudi punya banyak masa orang Malaysia ni dan depa pi kalut bahasa mana Parsi apa semua ni kan. Dulu depa kata Pokemon bahasa ni apa semua. Saya kata tak apalah. Orang Malaysia ni banyak punya masa depa boleh pi tahu nama jin sekali. Dia berkata Balqis nama jin. Hang sampai nama jin pun hang boleh tahu. Sakan JPN. Dia berkata macam mana ustaz? Dia kata dia nama jin. Balqis ni nama jin. Oh tak apalah kan nama jin. Pasal ada juga orang yang nama jin. Jin Samsudin apa semua okey je. Tak apa. Jadi Nabi suruh tukar. Nabi kata tukar daripada hazan pergi kepada sahlun. Nabi suruh pergi kepada sahal. Sahal ni makna mudah. La ni nama dia duka cita. Nabi suruh dia tukar apa? Sahal. Sahal ni dia panggil bukan duka cita. Sahlun mudah. Sahlan, sahal mudah. Suhail. Pasal itu tuan-tuan ingat tak peristiwa Hudaybiyah? Masa Nabi sign agreement Hudaybiyah tu, wakil yang mai daripada musyrikin nama dia Suhail. Masa tu dia belum masuk Islam. Masa Nabi nak sign tu Suhail mai. Bila Suhail mai, nama dia Suhail. Maksudnya mudah. Bila nampak Suhail jadi wakil pada musyrikin Mekah, Quraisy, Nabi kata apa? Agreement hari ni, rundingan hari ni, negotiate hari ni, mudah. Pasal apa? Yang mai pun mudah. Yang ni dia panggil apa? Tuan-tuan ingat perkataan ni. Kita bukan percaya ong tu. Bukan percaya kala-kala tu. Yang ni dia panggil tafa'ul. Tafa'ul. Tafa'ul ni artinya dia macam kita sebut tu dia macam makna dia bagus lah. Bukanlah ong se tu tak. Tafa'ul. Tapi orang Melayu dia agak lajak sikit. Anak dia teriak. Mungkin lah tapi dia tak lah. Pergi tanya Tok Umar. Nama ni berat ni. Mungkin Tok Umar tu nak cakap tafaul tadi lah. Sangka baik tu, punya sangka baik. Jadi pasal tu kadang-kadang ada orang nama lain, panggil lain. Lepas tu kita tanya pasal apa? Nama lain, panggil lain. Dulu kecil-kecil dia duk teriak. Tok Umar kata nama ni tak berapa-apa nak elok ni. Nama ni mungkin jin ke, nama berat ke apa ke. Tukar pergi nama lain. Lepas tukar tu, dia tak ada buat jadi nak teriak lah. Ada saya dengar tu. Dalam hadis tak sebut. Dalam hadis tak ada cerita tu. Janji nama ni makna bagi elok. Makna bagi elok. Pasal tu penting nama ni apa maksud dia. Okey. Tok Wan dia tukar tak? Tok Wan Said ni tukar tak nama? Said kata Tok Wan dia ketegak. Tok Wan dia kata aku nama orang bagi, Tok Wan aku bagi, pak aku bagi, aku tak mau tukar. Nama tu orang tua-tua bagi, aku nak pakai tu. Dia jawab. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, start from the day masa Nabi suruh tukar hazan pergi sahal tu, sahlun, dia tak mau tukar. Bermula daripada hari tu, dia dan keluarga kami tidak pernah senang, duk sedih sentiasa. Bersilih ganti sedih. So ni ada efek lah kan, sebutan. Pasal bila kita, dia tafaul ni dia panggil macam satu optimis. Kita pandang tu ada satu apa bahasa makna macam rangsangan baik lah. Pesimis lawak optimis lah. Pesimis kan yang bagus. Optimis bagus, pesimis tak bagus. Dia macam tu. Tapi nak translate bahasa Melayu saya tak tahu. Tapi tuan-tuan fahamlah optimis. Kan? Artinya dia macam tu. Tafaul we can translate to optimis. So bagus lah. Macam tuan-tuan nak letakkan jalan ni. Kita nak buat jalan apa? Jalan Lebay Malang. Bohlah Lebay Maju ke, Lebay Cerdik ke, Lebay Malang. Dengar pun. Nama kelas pun kita nak buat kelas apa ni? Yang ni kita buat kelas 1 lembab. Walaupun dia tak ada kena-kena, tapi dua sebut lemah.
Pasal apa yang tak boleh pi ya budak kelas ni? Depa nama kelas pun satu lembab. Dia macam tu lah tafaul tu. Okey, baik. So, itu saya nak cerita perkataan tahzan tadi ni. Wala tahzan. Okey, dia kata jangan takut. Jangan takut benda qadimun alaiha. Jangan kamu takut benda yang... Pasal apa tak payah takut? Pasal don't worry. Be happy. Jangan takut. Takut ni benda yang akan jadi. Duka cita ni tuan-tuan sedih benda apa? Selalu yang kita tengok duk sedih ni benda apa? Benda yang dah lepas. Kalaulah dulu nama saya macam ni. Kalaulah dulu saya kahwin macam ni. Kalaulah dulu tu artinya benda dah lepas, dia duk sedih. Kan? Kalaulah suruh saya kahwin dengan dia, saya tak kahwin dengan ni. Kan? Kalaulah suruh wala khaufun alaihim wala hum Orang beriman pasal apa dia tak payah sedih hak lepas. Ni saya nak bagi satu harapan. Dengar elok harapan. Orang beriman, kita tak payah fikir hak lepas. Innamal a'mal bi khawatimiha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Amalan kita gantung apa? Tuan-tuan, yang lepas-lepas tu, apa sahaja yang tuan-tuan buat dulu, apa sahaja kehidupan tuan-tuan dulu, saya selalu sebut berulang kali, banyak kali saya selalu sebut, orang beriman dia tidak dihantui oleh kisah silam dia. Dan kita diharamkan untuk buka cerita kita yang lepas. Orang putih kata apa? Pas-pas. Habis sudah. Dia kata, saya dulu ustaz, kalau ustaz kenal saya dulu, mungkin ustaz terkejut. Saya dulu macam ni. Afallahu amma salaf. Allah Ta'ala ampun apa. Allah tak... Tuan-tuan, kalau nak banding tuan-tuan dengan Umar Al-Khattab, nak banding tuan-tuan dengan Khalid Ibn Al-Walid, nak banding tuan-tuan dengan Abu Sufyan, ni semua kepala tekong jaguh lawan Nabi. Tapi mereka bila mati, Tuhan tak pandang rekod lama, Tuhan pandang rekod baru. Tapi dalam pilihan raya ni kena pakai rekod lama. Tapi saya nak habaq. Sebab Allah Ta'ala dia kira yang apa? Dia kira yang latest. Bahkan dalam Al-Quran Allah kata apa? Yubaddilullahu sayyi'at. Allah Ta'ala tukar segala kejahatan itu dengan kebaikan. Satu orang bila dia teringat dosa-dosa yang lama, dia menangis, dia sedih. Yubaddilullah. Baddala, yubaddilu. Tuhan tukar jadi pahala. Dan Tuhan tak pandang hak lepas. Bahkan dalam hadis, ketika kita bangkit untuk dihisap, Allah Ta'ala mendekatkan diri dia dengan kita. Dan Allah Ta'ala sitar, Allah tutup. Ni, masa kita dihisap ni, dalam hadis cerita, Allah Ta'ala tarik mai duduk dekat dia dengan kita ya. Lepas tu dia tutup. Dia tayang semua dosa-dosa kita tu, yang lama-lama kita buat tu. Kemudian Allah Ta'ala tanya, hang buat tak? Buat. Hang buat tak? Buat. Dia mengaku semua. Lepas tu dia tanya lagi, ya Allah ada ni, satu dua tak tunjuk. Allah kata macam mana dia tutup di dunia, dia ampun di akhirat. So kita orang beriman, kita tak duka cita, tak fikir, tak sedih. Apa yang lepas. Yang tu yang besar. Baik. Kemudian dia kata wala tahzan ala dunya wa ahliha. Janganlah kau berduka cita, bersedih di atas dunia ini dan juga ahliha, keluarganya. Keluarganya. Maksudnya jangan duk sedih. Kita ni tuan-tuan, kita nak sedih pasal apa? Kita orang beriman dengan dunia ni kita sedih tak? Kita tak sedih. Kita orang beriman dengan dunia ni, kita tahu hakikat dunia ni dia tak kekal. Satu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, seingat saya, Nabi kata apa? Jadilah seperti orang yang musafir. Kita akan balik. Artinya benda ni semua kita tinggal, jadi kita tak sedih lah. Lebih menarik, kita akan berkumpul balik di dalam syurga. Maksudnya last station kita apa?
syurga. So sebab itu kalau kita berpisah, sedih tu sedih lah. Takkanlah tuan-tuan anak mati, bini mati, ahli keluarga mati, tuan-tuan seronok. Tak, kita sedih. Sahabat tegur Nabi kan dalam hadis. Anak Nabi meninggal, sahabat tegur, Rasulullah teriak, Rasulullah kata sedih. Tapi akhirnya kita akan, tuan-tuan ingat tak? Ketika Fatimah masuk tengok Nabi, Fatimah sedih kan? Lepas tu Nabi panggil, Nabi bisik. Lepas Nabi bisik, dia seronok. Pasal apa dia seronok? Dia tengok Nabi sakit, dia sedih. Dia kata, ya abati. Dia kata, Rasulullah. Dia kata, ayah anda, kenapa Allah Ta'ala buat? Kenapa Allah Ta'ala bagi sakit 2 kali sakit ni? Maknanya orang lain sakit 1 level, Nabi 2 kali sakit. Anak dia sedih lah, Fatimah. Ni anak betul punya, anak yang pertama, level pertama, sedih. Tengok. Lepas tu Nabi kata apa? Asyaddal bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Nabi kata orang yang paling besar dan berat ujiannya para Nabi. Lepas tu Nabi panggil, Nabi bisik. Dia seronok. Yang ni yang kita nak ambil tang seronok. Nabi kata, orang pertama daripada kalangan ahli keluargaku yang akan mengikuti aku adalah engkau. Dia happy. Dia happy pasal apa? Dia berpisah dengan Nabi Sa'ad. Seingat saya dalam riwayat sebut 6 bulan selepas daripada kewafatan Nabi, Aisyah Fatimah menyusul. Tuan-tuan boleh faham tak? Dia seronok. Pasal apa dia seronok? Nabi habaq kata dia akan pertama akan menyusul. Artinya perpisahan dia dengan Nabi terlalu singkat. Jadi dia seronok akan bertemu balik. Ini yang memujuk dan inilah yang menenangkan orang-orang beriman. Akhirnya, by soon or later, dia akan bersama balik kan. Sooner or later kita akan bersama balik. Sebab itu ada perempuan kan, dia pergi tanya Aisyah, dia pergi tanya Nabi. Dia kata, kalau saya mati, saya jumpa balik tak dengan suami saya? Kan? Dia tanya dekat Nabi. Kita jumpa. Tuan-tuan semua ni akan berjumpa balik tau. Dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak, jumpa balik. Dan antara perkara pertama yang disebut dalam hadis, apa yang kita akan buat bila kita masuk syurga? Antara perkara pertama bila kita langkah masuk dalam syurga, kita akan cari keluarga kita, cari kawan-kawan kita. Ini perkara pertama yang kita akan buat. Mana api keluarga? Bila kita masuk, mana dia keluarga aku? Mana bini aku? Mana anak aku? Lepas tu kita kata, mana kawan-kawan aku? Lepas tu kita pergi tanya Tuhan, mana dia? Tak ada. Tuhan kata, pergi tengok dalam neraka. Sebab dia 2 tempat dia. Syurga atas, neraka duduk bawah. Pergi tengok. Lepas pergi tengok, nampak. Lepas tu dia kata apa? Dia perkenal lah. Pergi cakap dengan Allah Ta'ala, suruh kami keluar. Panjanglah cerita hadis syafaat tu. Tapi saya nak abang apa, kita akan jumpa. Pasal dia tanya dekat Nabi tu, ada orang masuk minta dia. Orang masuk minta dia. Maksudnya the new husband. Lepas tu Nabi kata, suami ni kita jumpa balik, tapi the last lah, suami yang terakhir. Dia sayang suami yang pertama. Kalau dia kahwin, artinya dia akan dapat suami yang baru. Dia kata malam macam tu, dia tak jadi kahwin. Tetapi di kalangan para fuqaha, mereka berbeza pendapat tentang siapakah sebenarnya suami yang dia akan jumpa. Kerana kalau yang pertama tu bagus, yang kedua tu tak bagus, dia akan jumpa yang bagus. So benda ni khilaf. Sebahagian orang mungkin dia melawak lah, dia terjumpa cukup kot dekat dunia lah. Contoh tak masuk pun tak baru jumpa orang tua ni balik, lagi sakan, maknanya dia marah tu ya. Jumpa balik, Allah, kita ada ingatkan lepas lah. Boleh kalau tak mau. Dalam syurga tuan-tuan, bila kita masuk dah hilang lah semua ni. Kita tak boleh, we cannot compare. Sikit
sikit pun kita tak boleh nak banding. Kita tak boleh bawa perasaan dunia ni pergi masuk dalam syurga. Kita ada perselisihan, ada dengki, ada duk terbayang apa semua tak. Allah cabut dah benda-benda tu bila kita masuk dengan hati yang bersih, tulus. So kita tak boleh bayang kan. Okey, baik. Kemudian dia kata wa abshir bil jannah fayamut wa qad ja'athul busyra. Maka kata malaikat yang main ni, wa abshir, dan berilah khabar gembira kepadanya dengan syurga. Fayamutu, mata yamutu, maka matilah dia dalam keadaan dia gembira. Ini kesudahan orang beriman. Lepas tu kita, tuan-tuan, usaha untuk itulah pengakhiran kita. InsyaAllah. Baik. Kemudian dia kuatkan lagi dengan firman Allah dalam surah Fussilat ayat 41. Tuan-tuan boleh tengok di situ. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dan berkata Tuhan kami adalah Allah, dan mereka istiqamah, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini dalil yang sokong perkataan Zaid bin Aslam tadi. Orang-orang yang beriman, Rabbunallah, yang mereka itu bangkit berdiri dan berkata Allah Tuhan kami, thumma istaqamu, dan mereka istiqamah. Perkataan yang paling berat tu istiqamah. Istiqamah. Maksud itu kita kata amalan yang terakhir itu menentukan an-nas yub'atsu ala ma mata alaih. Nabi kata an-nas yub'atsu ala ma mata alaih, akan bangkit di atas amalan apa yang dia buat. Sebab itu salah satu daripada husnul khatimah apa dia? Seseorang itu meninggal dengan dia melakukan amalan yang saleh. Bahkan dalam hadis Nabi kata apa? Bila Tuhan sayang pada satu orang, Tuhan akan memberikan hidayah untuk dia buat satu amalan kebaikan. Lepas dia buat itu, Tuhan ambil nyawa dia, bagi mati terus. Sebab itu siapa-siapa yang Tuhan sayang, Tuhan akan gerakkan, Tuhan akan rancang, Tuhan akan atur supaya dia buat satu benda kebaikan. Selepas sahaja dia buat kebaikan itu, Tuhan ambil nyawa dia supaya dia menutup dengan penutup yang baik. Dan kadang kita tak terfikir nak buat. Tapi dalam kita tak terfikir nak buat, tak terdetik, tak terancang kita nak buat, kita tergerak hati kita nak buat. Allah bagi taufik, yuwaffiq. Allah bagi taufik. Jadi kita tergerak. Pasal itu tuan-tuan, saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, andai kata tuan-tuan dibuka peluang untuk buat baik, terbuka peluang untuk tuan-tuan buat baik, ada ruang untuk tuan-tuan buat baik, ambillah kebaikan itu. Barangkali itu ialah taufik daripada Allah. Dan barangkali lebih besar daripada itu, itulah pengakhiran kita. Amen. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, turun tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Turun malaikat pergi kat dia, kata jangan kamu takut dan jangan kamu berduka cita, dan berilah khabar gembira kepada mereka dengan syurga yang telah tu'adun, janji yang telah dijanjikan, tu'adun, wa'dun, yang telah dijanjikan. Baik. Kata Al-Imam Ibn Kathir, orang-orang yang kata Rabbunallah thumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas jalan itu, ai akhlasul amalillah. Oh, yang ni yang saya nak sebut kat tuan-tuan sikit. Orang yang malaikat turun pi habaq dekat dia, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Siapa? Ai akhlasul amalillah, orang yang ikhlas. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, semua para ulama sebut tentang tajuk ikhlas. Ikhlas ni kita nak lawan dengan siapa? Kita nak lawan dengan diri sendiri. Sebab itu saya kata kat tuan-tuan yang datang mengaji di sini, ikhlas. Kerana orang yang mari di sini ni dia tak ada kepentingan apa, dia tak ada habuan apa. Sebab itu kalau orang tanya di antara penceramah dengan orang yang mari mendengar, siapa yang ikhlas? Penceramah belum tentu, tapi orang yang mari dengar ikhlas.
Pasal orang yang mari dengar ni dia tak dapat apa, tapi penceramah ada habuan untuk dia. Tuan-tuan faham tak? Kalau tuan-tuan tak bayar, saya tak mai. So saya mai ni barangkali di atas bayaran. Bahkan sebahagian penceramah, dengar orang elok-elok, sebahagian awal telefon 1,000 penuh minta maaf. Telefon pula masjid kata boleh kot bayar 5,000, ada kosong. Ui, tadi 1,000 penuh. Daripada hari Sabtu sampai hari Sabtu penuh. Bila mesyuarat pula kata boleh bayar 5,000. Dia kata ada kosong. Tak perasan tadi. Ada. Bila tu? Okey. Saya sebut sebahagian. Saya tahu. Kata kita ni kena kira minyak apa semua. Hambur minyak apa? 97 pun baru RM5. Melainkan kalau dia kira per kilo. Kan? Padahal patut kita tuan-tuan mari ada ruang, orang nak kita bagi yang ilmu, ada ruang, orang sediakan tempat, itu satu rahmat lah. Kalau orang bagi duit, alhamdulillah. Tapi kalau itu tujuan kita tak masuk dalam Rabbunallah thumma istaqamu. Ikhlas. Bukan benda yang pasal itu orang-orang yang ikhlas ni dia akan istiqamah. Orang-orang yang tidak ikhlas dia akan gugur sebelum masa. Situ kadang-kadang orang bila ikhlas dia dah jawatan ke tak ada jawatan ke, dia tak bersiapa. Tak main dah kawan kita. Itulah dia pun tak lagi jawatan AJK dah, dia tak main. Contoh. Saya kata contoh. Jangan tuan-tuan ada perasa pula. Contoh. Macam tu kat masjid. Masjid pun sama juga. Tak nampak haji tu. Pemilihan kali ni tak pilih nama dia. Tak main dia pergi masjid lain. So benda-benda macam ni menyebabkan kita gugur. So tu kalau kita kahwin pun ikhlas. Yang menjadikan kita istiqamah itu ikhlas. Baik. Kena kita sambung sikit. Dia kata apa? Wa amalu bi ta'atillah ala ma syara'a Allahu lahum. Yang pertama dia ikhlas, yang kedua apa? Yang kedua dia beramal dalam ketaatan kepada Allah ala ma syara'a Allahu lahum, di atas apa yang Tuhan syariatkan pada dia. Itu kata Ibnu Kathir. Yang pertama dia ikhlas, yang kedua apa? Dia buat macam mana yang Tuhan syariat. Agama ni saya tak perlu bahas, tuan pun faham. Agama ni agama Tuhan. Macam mana yang Tuhan syariatkan, kita buat. Baru turun. Kata Ibn Kathir, turun bila? Ya'ni indal maut qailin. Yakni dia turun ketika mana kita sedang nak mati. Dia turun tu ketika mana kita sedang nak mati. Dia dalam ayat ni dia tak sebut bila tau. Tuan tengok ayat 41 surah Fussilat ni dia kata malaikat turun, tapi when? Dia tak habaq. Ibn Kathir kata dalam pandangan yang disebut oleh Mujahid, Suddi, Zaid bin Aslam, depa kata turun masa nak mati. Jadi kita dah dapat dah interpretation dia. Turun bila? Masa nak mati. Masa nak mati tu bila? Saat ihtidar, sakaratul maut, dia turun masa tu. Masa tu dia turun. Dia kata jangan takut, jangan bimbang. Apa maksud jangan takut, jangan bimbang tu? Dia kata yang takut tu ai mimma taqdimuna alaihi min amril akhirah. Jangan takut dengan apa yang kamu akan jumpa di akhirat. Dalam ayat ni dia tak habaq takut apa? Tuan-tuan cuba tengok. Dalam ayat ni dia kata alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan duka cita. Dia tak habaq takut apa? Bila kita baca dalam tafsir kata apa? Jangan takut dengan apa yang kita akan jumpa di akhirat. Apa yang tuan-tuan akan jumpa di akhirat? Yang pertama mizan. Yang kedua buku
catatan. Yang ketiga, titian sirat. La takhaf. Maksud la takhaf ni, tuan-tuan kena ingat ni. La takhaf. Jangan takut masa nak terima buku catatan. Sahih belah kanan. Tapi jangan duk takut tetap boleh belah kiri. Boleh jadi tak? Jangan takut. Tengok, dia suruh belah kiri. Jahanam. Kalau dia kata jangan takut, confirm belah kanan. Kalau dapat belah kanan, tuan-tuan, kalau dapat belah kanan, ada kemungkinan nak masuk neraka. Kita dapat belah kanan. Alhamdulillah aku dapat belah kanan. Kawan tu kata, tak tentu lagi. Banyak lagi Dah. Ini bukan dunia. Dunia barangkali nama dicalonkan, tapi 5 hari bulan orang lain belum tentu. Dia berkata, duk tengok senarai tak ada. Lagi tak 5 hari bulan, jangan duk kata apa. 5 hari bulan pun lagi tak pukul 5, jangan duk kata apa. Ya. Yang tu pun belum tentu. Belum tentu. Dunia belum tentu. Hatta benda dalam mulut pun boleh keluar. Hari tu pun panjang lah saya kata. Okay, baik. Tak mana kita? Tuan-tuan lah. Okey, tak kita sembang lain belakang. Baik. Okey. So dia kata jangan takut mimma, dengan apa yang tuqdimuna alaihi min amril akhirah, dengan apa yang kamu akan bertemu dengan akhirat. Okey. Satu soalan kat tuan-tuan. Pernah ada ustaz-ustaz mana dia bincang kat tuan-tuan. Ni kita sebelum mati dah habang kata nak masuk syurga. Dalam kubur dah boleh jawab. Artinya confirm dah masuk. Ni buku duk bagi buat apa lagi? Timbang duk bagi apa lagi? Pasal apa? Dia kalau first step lulus, second step of course lulus, third step, fourth step sampai pintu syurga. Dia kata, itu kawan kita soalan dia lancang jawab. Lepas tu aku pun ikut dengan dia, aku pun boleh jawab jugalah. Lepas tu dia dapat buku kanan. Metang berat, dia fail. Macam mana aku berat, okey lah. Dia tak ada. So saya nak tanya, buat apa banyak-banyak Pernah kita terfikir? Dia macam take time lah kan. Kalau patutnya tuan-tuan, masa nak mati dia main habang, alla takhafu wala tahzanu. Dia dah bisik lagu tu, kita mangkit-mangkit esok gabuh-gabuh mata, masuk syurga. Settle. Ini dia step by step. Okey, tanya dulu soalan. Dah masa nak mati tu, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Tu declaration yang sangat muktamad. So confirm dia boleh jawab. Tuan-tuan, ni bila kita boleh jawab, malaikat kata apa? Tuan-tuan jangan duk dengar hak yang dia kata saya bukan takat boleh jawab ustaz. Macam mana? Silap hari bulan saya tanya balik malaikat tu. Oi, kemah. Malaikat tu jaga-jaga dengan saya. Silap tanya balik dia. Saya pun dulu pencen audit. Ini punya kamcat pun duk ada duk ceramah. Malaikat kena tanya. Malaikat tanya balik ni, kita yang mati tanya malaikat. Ustaz, tanya orang buat tanya orang tak? Apa ni? Dia kata ada dalam kitab. Ni kita bukan Tuhan bagi kitab ya. Tuhan bagi akal sama. Gunalah akal. Okey, baik. Tak payah ceritalah waktu buang masa kita. Okey, balik tang nanti. Okey. Lepas kita jawab, malaikat kata apa? Malaikat kata apa tuan? Ni pun macam Isra' Mi'raj. Dia bagi ayam Milo dan dia bagi ayam kosong. Nasib baik dia tak bagi susu dan arak. Malaikat kata apa? Bila kita ma rabbuka, kan? Uthulul thalatha. Apa Tuhan kamu? Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Kita boleh jawab tak? Allahu Rabbi apa semua ni. Apa lepas kita jawab tu apa malaikat kata? Malaikat kata ni sebelum hang jawab, kami memang dah tahu hang boleh.
Masya Allah. Tuan-tuan, malaikat bagi tahu, kata kami tahu dah. Tuan-tuan jangan duk layak buruk lah. Tu tanya awak. Okey, saya nak ringkas satu lah, pasal kita dah lewat. Apa poin dia? Di kalangan para ulama, tuan-tuan kena ingat asas dia. Orang beriman, apabila dia menempuh kehidupan akhirat, Allah telah jadikan antara benda yang akan dia rasa kebahagiaan, keseronokan, feeling dia senantiasa bertambah satu demi satu. Itu alasan yang kuat. Tuan-tuan faham tak? Artinya kita dah tahu dah kata kita akan masuk syurga. Lepas tu bila malaikat tanya, kita dah rasa dah kita boleh jawab. Dia kuih seronok ah. Lepas tu kita bangkit, kita dapat belah kunung. Faham tak kuih? Kita ra'ilah orang luar tu mah. Semakin. Okey. Bila tuan-tuan boleh jawab, dah seronok kan? Lepas tu bangkit, duk tunggu buku, dapat belah kanan. Dia semakin seronok ah. Lepas tu dapat buku kanan, pergi timbang. Berat pula belah kanan. Dia semakin seronok ah. Lepas tu tuan-tuan dah tahu dah boleh lintas. Duk nampak orang lintas tercakok jatuh. Nampak lintas tergolek jatuh. Nampak merangkak. Tuan-tuan lintas pergi. Dia semakin seronok ah. Sebab di dalam syurga, tuan-tuan kena ingat, dalam syurga ni saya nak abang tuan. Okey, satu soalan. Nak bagi faham ni, nak bagi faham. Kita bukan nak main bagi pam, nak bagi faham. Tuan-tuan, seronok tak mana? Tuan-tuan dalam Malaysia, daerah dunia, tuan-tuan nak pergi mana? Saya nak taja. Tapi tempat yang paling seronok. Okey, lambat saya jawab. Pulau Perhentian. Okey. Berkata pulau apa? Pulau Rawa di Johor. Tak apalah Pulau Rawa ni pasal kena ada border pasport. Kita pergi yang Pulau Perhentian. Okey, Pulau Perhentian ni kira tempat cantik. Okey. Haji, kita nak hantar pergi Pulau Perhentian. Free. Haji tanya berapa lama? Selama-lamanya. Agak-agak Tuan Haji pergi berapa hari? Pergi hari pertama. Dua ayak. Putih, cantik. Ikan. Nampak ikan. Masya Allah. Hari kedua. Masya Allah. Hari ketiga. Dia telefon. Hang boleh ambil aku? Tuan-tuan, saya nak tanya. Ni saya nak bagi faham ni. Nikmat macam mana pun, seronok macam mana pun, tuan-tuan akan jumpa dengan titik jemu. Setuju atau tidak? Bini kita tu cantik tak mana pun, tuan-tuan akan jemu tu ya. Tak habaq lah. Dalam hidup ni semua benda tuan-tuan beli gerek ke, beli motor ke apa ke, awal seronok, nikmat apa, whatever you get, kita akan sampai pada satu titik spoil. Kita akan sampai titik boring, betul tak? Can you imagine? Boleh awak bayangkan nak duduk dalam syurga selama-lamanya? Boleh kita hadap benda tu? Ni saya nak suruh tuan-tuan fikir ni. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan masuk dalam syurga tak keluar dah ni. Kita bawa pergi mana tempat pun, tak dalam satu tempat lah. Masuk awal, seronok. 2 hari lah. Pasal tu orang buat percutian 3 hari 2 malam. Tuan-tuan pilah duduk segala buah apa semua kan. Tak tahulah tuan-tuan, saya pergi satu tempat segala duk ada, semua cantik. Cemu. Ni nak duduk dalam syurga ni macam mana ni? Hari-hari ni tak keluar dah. Lepas tu tak mati dah. Tuan-tuan tahu macam mana Tuhan nak treat kita? Untuk nak bagi hilang jemu di dunia kena buat guna. Satu, kita kawan lah. Tak kawan pun hari-hari jemu. Kita kena tukar kawan lah. Okey. Tuan-tuan rumah lama mana dah duduk? Macam mana tuan-tuan nak pergi hilang jemu? Hari ni kerusi duduk kat ni, syuk tukar kat tu. Minggu ni cat kala ni, 2-3 tahun pula cat kala ni. Artinya tuan-tuan kena do something new. Untuk apa? Untuk nak bagi hilang boring tu. Hari-hari makan lauk tu kena tukar. Tuan-tuan tahu tak, nikmat dalam syurga ni dia tidak ada ending.
Tuhan senantiasa menambah. Dia semakin bertukar-tukar setiap hari untuk mengelakkan ahli syurga jemu. So nikmat dia tu senantiasa bertambah. Tu yang kata syurga tu. Kalau tidak, macam mana kita nak hadapi syurga itu? Allah tambah. Sebab itu tuan-tuan baca tak? Yang hari Jumaat, kita pergi mana hari Jumaat? Dalam syurga, every Friday, kita akan keluar pergi ke satu pasar. Dia ada pasar mingguan, hari Jumaat. Kita pergi, bukan hari Sabtu, hari Jumaat. Hari Jumaat, yang lelaki ni akan keluar ramai-ramai pergi pasar tu. Di Perlis, pergi market, pergi pasar. Dia kata, pasar, cermat sikit. Market. Pergi pasar. Tahu tak, kita ni yang jantan-jantan semua ni, hari Jumaat kita akan pergi pasar. Orang perempuan duduk di rumah. Bila kita pergi, tahu apa dia? Satu angin, dia akan kena kita ni, dia tukar jadi segak. Awal tu segak dah. Dia jadi lagi segak. So, bila kita balik, bini kita tengok muka kita. Ui, lagi segak abang. Hari Jumaat pula kita pergi, lagi segak. Jadi tak macam dunia. Dunia kalau kita pergi hari Sabtu balik mai, awak teruk. Hari Jumaat pi tu pula bukan pi apa? Pi bersembang. Hari Jumaat tu tanya, pi buat apa pasar tu? Pi bersembang, pi makan, pi enjoy. Pasal kita tak kena sembahyang Jumaat. Dia kata pi kena balik pula Ustaz saya sembahyang Jumaat. Apa amboi di dunia yang balong sangat, akhirat duk tanya Jumaat. Pi seronok sembang makan apa semua balik mai. Balik bini kata, "Ui, segak. Cantik." Pasal apa? Pasal nak tambah keseronokan. Itu munasabah Tuhan buat supaya bila kita boleh lintas, walaupun kita tahu kita boleh lintas, tapi bila Tuhan buat lintas juga supaya kita bertambah seronok dan bertambah nikmat itu. So, tuan-tuan hadirin mukminin. Baik. Kemudian dia kata jangan berduka cita. Apa dia? Tengok. Kata Ibn Kathir, "Ala ma khallaftumuh min amri dunya min waladin wa ahlin wa malin aw dainin fa inna nakhlufukum fih." Kata Al-Imam Ibn Kathir, jangan kau berduka cita di atas apa khallaftumuh, atas apa yang kamu tinggalkan di dunia, min amri dunya, min waladin, anak kita tinggal, wa ahlin, keluarga kita tinggal, wa malin, harta benda kita tinggal, au dainin, hutang piutang kita tinggal, fa inna nakhlufukum fi, kami telah mengganti dengan yang lebih baik. So orang beriman dia tak pernah kecewa dengan dunia. Ini yang kita akan lalui. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti pada muka surat 26 insya-Allah dalam kuliah bulan depan jika diizinkan oleh Allah. Kita akan sambung balik sekiranya saya ataupun tuan-tuan tidak berubah jawatan. Okey. Boleh. Atau tak mati ya kan? Ada soalan tak? Kau apa lah? Weh, 11.30. Ada soalan? Ya. Tadi orang Islam ni musim perang. Ada sekelompok bercakap keluar dalil undi orang bukan Islam tak boleh jika ada yang calon tu orang Islam, tapi di sebelah satu pihak pula boleh pula bila kena latar mereka boleh undi. Tapi tak boleh. Tuan-tuan, pertama isu mengundi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika dia ulas tentang hukum mengundi secara adilnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata mengundi kita boleh kiaskan kepada penyaksian. Penyaksian ni macam mana? Artinya tuan-tuan kena faham di atas asas apa kita mengundi. Kalau tuan-tuan nak kira mengundi, dia pertama dalam Islam ni, politik ni dia panggil as-siyasah asy-syar'iyyah. Politik yang maksudnya kita nak tadbir dunia ni berdasarkan pada urusan agama. Nak bagi jadi elok lah. Okey, baik. Mengundi ni dia ada dalam agama.
Dr. Yusof Al-Qaradawi kata, mengundi ni kita ambil di bawah tajuk penyaksian. Dan salah satu daripada dosa besar apa dia? Salah satu daripada minal al-kabirah minal kabair. Salah satu daripada dosa-dosa besar apa dia? Menjadi saksi palsu. Syahadat az-zur. Saksi palsu. Saksi palsu macam mana? Kita tak payah serta mengundi ni, kita serta tang saksi tu. Satu ramai. Kawan ni bagus ya. Kita tahu kata dia haprak. Kita kata dia bagus. Kita telah recognize dia sebagai bagus, itu dia panggil syahadat az-zur. Penyaksian palsu. Dosa besar tu. Artinya, Dr. Yusof Al-Qaradawi kata, orang yang pi mengundi, dia sedang meletakkan diri dia sebagai penyaksi. Artinya, bila dia, tuan-tuan tahu kita jadi saksi apa? Tuan-tuan faham tak masa pi pangkah tu apa dia? Tuan-tuan telah menyatakan sekadar apa yang tuan-tuan tahu di atas zahir dia, saya, sekian, Muhammad Rizal bin Azizan dengan ini menyaksikan bahawa dia layak untuk diangkat sebagai pemimpin. Itu maksud pangkah tu. Tuan-tuan, nama sekian, bila pangkah dia, tuan-tuan menyaksikan antara 4 calon ni, saya dengan ini setakat zahir lah. Zahir. Pasal nahnu nahkum bi zawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya berhukum di atas apa yang zahir, dan apa, wallahu yatawalla as-sarair. Apa yang Tuhan, apa yang tersembunyi, kita serah pada Allah. Kalau orang Islam boleh faham benda ni, senang. Prinsip dia macam ni. So sekarang ni di atas 4 calon tu, dia ni kita kenal tak apa bagus. Dia ni ataupun tuan-tuan, dia kadang-kadang semua bagus. Yang bagus di antara bagus. Atau semua karut, kita kata kurang karut di kalangan karut-karut. Dia boleh jadi macam tu. Kadang yang ni pun haprak ni pun haprak ni, semua haprak. Ustaz macam mana? Yang korang haprak, dia ni bolehlah sikit. Jemaat duk nampak lah juga. Tuan-tuan faham? Apabila semua mudarat, agama ajak apa? Apabila semua mudarat dalam kaedah fiqh, dia kata apa? Akhafu dararain. Hampa kena ambil akhaf, yang ringan. Dua-dua tu tak guna, dua-dua tu teruk, dua-dua tu mudarat. Di antara kerak kaki dengan kerak kepala. Kerak kaki ya. Tapi dua-dua tu kerak juga. Dua-dua tu tak bagus kan. Akhafud dararain. Jadi kalau tuan-tuan tengok semua tu mudarat, semua mudarat ustaz, saya pangkah besar tu. Jani lagi jana. Agama aja. Tuan-tuan, semua benda Nabi tak tinggal. Ma taraktukum. Nabi tak tinggal kita melainkan alal bayda lailuha kanahariha. Semua benda Nabi ajak. Hatta termasuk dalam urusan mengundi ni. Tapi Nabi tak habaq direct. Tak boleh tuan kata, aku mimpi Nabi suruh undi yang ni. Kalut kita. Kalau duk pakai buah mimpi tu, 2 minggu kempen tu buang karan. Habis buah Nabi, takkan nak lawan Nabi. Orang tu kawan tu kata, betul memang awal tu Nabi habaq kata suruh pangkah kau tu, tapi dia mai habaq pula aku kemarin ni, kata yang ni pula. Siapa? Pasal tu saya kata kalau kita duk pakai buah mimpi ni, sampai bila kita nak sudah? Kalut. Kan? Okey, pasal tu semua serta mimpi ni simpan dalam kelambu sudah. Pasal mimpi pun dalam kelambu, simpan dalam kelambu. Baik, tak mana tadi? Okey, penyaksian. So kita bila kita pangkah tu, kita menyaksikan. Atau tuan-tuan duk kata, I bear witness, saya naik saksi, dia ni bagus. Tengok-tengok dia tak bagus. Tak apalah, pasal kita takat tu je. Kita tak berdosa, benda tak tahu. Hang, macam mana? Aku tengok dia bagus, dia berlakon. Yang tu aku tak tahu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan faham asas tu dulu. Tak boleh lah tuan-tuan. Awak undi dia, lama dah buh kalau ni. Buh kalau ni dah, makcik tak tahu kalau lain dah. Weh, tak boleh makcik. Lagu tu, yang ni benda berat. Kalau makcik tak tahu, makcik tak payah keluar masuk. Bukan saya nak kata tak boleh keluar undi, tapi kita bertanggungjawab tau. Setiap daripada apa yang kita buat tu ada bertanggungjawab dia di hadapan Allah. Di atas apa kita saksikan dia tu. Okey, baik. Dapat Okey, sekarang tuan-tuan,
bertembung dua calon pada kita. Calon non-Muslim dengan calon Muslim. Apa pertimbangan kita? So sekarang ni dalam urusan kita, dalam urusan kita, boleh tak kita nak lantik orang bukan Islam? Secara mudahnya boleh. Boleh. Jika ia bukan melibatkan urusan yang tertinggi. Sebenarnya kita lantik ketua paling atas sekali, tak boleh lah. Kan? Tapi kalau ketua bawah-bawah ni tak apalah, rakyat ni boleh. So sekarang ni tuan-tuan timbang di atas maslahah dan mudarah. Mudarat dan maslahat. Dia ni Muslim tapi tak bagus. Dia ni non-Muslim tapi bagus. Setakat yang tuan-tuan tahu, dalam urusan itu apa perlunya dia, kepakaran dia dan sebagainya. Kalau kita nak kira, ada benda-benda yang kita perlukan kepakaran orang bukan Islam. Dalam hal tu kita tak boleh pakai langsung. Ada doktor bukan Islam dengan doktor Islam. Pasal apa tuan-tuan pergi kat doktor bukan Islam? Dalam urusan itu, ahliah dia, kemampuan dia kan, kelayakan dia. Nampak? Saya tak maulah lebih-lebih, tapi saya nak habaknya, setiap benda itu ada timbang sudut dia. Tapi kalau dia kata, cuma masalah dia, macam kita ni masalah tak boleh adil. Tak boleh dia tu kafir harbi pasal lawan kita. Yang ni kafir juga, yang ni kafir zimmi pasal dia geng dengan kita. Tak boleh je tu kan. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan esok keluar istikharah, musyawarah, buatlah penilaian yang terbaik untuk agama kita dan untuk maslahat besar kita kan. Tapi kalau saya tak keluar tuan, tak boleh juga. Sebab kalau tuan-tuan tak keluar, naik orang yang mudarat. Tuan-tuan tahu kata dia mudarat, saya malas dengan berdiam dirinya orang yang saleh, orang yang ada ilmu, orang yang tahu, dia berdiam diri. Naik orang yang tak bagus. Apa akan berlaku? Dia terlibat dalam perkara itu. Saya bukan nak kempen mana-mana, tapi saya nak beritahu itu asas dia. Asas dia kan. Wallahu ta'ala a'lam. Lain-lain tuan-tuan semua tengok manifesto lah. Okey. Antara manifesto yang baik apa dia? Menaikkan bayaran pencerau. Yang tu saya lawak lah. Okey. Sedap. Okey. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.